Rancangan Manjada Wajada ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Bank Islam dan Yayasan Basmi Kemiskinan. Ciri-ciri orang boleh berjaya ni ada pada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir hidup bukan seindah yang disangka. Tangga kejayaan yang didaki penuh onak berduri. Kudrat ibu bagaikan besi terlahir demi menanggung anak sendiri. Nyata kepayahan mengajar erti perjuangan. Nyata kesunyian mengajar erti ketabahan. Ikuti rentak hidup dan cabaran Rusliani dalam menempuhi realiti kehidupan. Saya. Pencarian menjada wajada ke Kuantan Pahang pula. Di sebalik keindahan dan kepesatan pembangunan bandar ini, kami ke perkampungan Setinggan di Tanah Putih. Di sini kami ke rumah Ruslaini, ibu tunggal 3 anak yang bergelut usaha meneruskan kehidupan dalam kemiskinan. Biarpun kehilangan suaminya lebih setahun lalu, dia tabah mengharungi kehidupan. Masa ada suami pun 100% tu akak 60% suami 40%. Mana dari segi suami pun akak lebih sampai sekarang. Mana dia sedihlah pemberian tu, tapi dari segi mencari rezeki tu memang tak sedih. Sebab akak dari dulu akak macam ni. Walaupun ada suami pun. Tidak mengharap ke suami, tunggu suami balik dulu, tak. Macam inilah sentiasa sampai sekarang. Rumah ini dibina di atas tanah Setinggan. Entah esok atau lusa, Ruslaini harus pergi dari sini. Selain anak-anak, dia turut menjaga ibunya yang berumur lebih 80 tahun. Saya sendiri sudah melihat persekitaran rumah Encik Nani. Walaupun kelihatan di luarnya agak daif, tetapi Encik Nani ni memang menekankan soal kebersihan, kekemasan dan barang-barang dalam rumah ni memang tersusun rapi. Dan perkara-perkara macam inilah yang perlu ditekankan dan dititik beratkan dalam diri setiap insan, terutama mereka yang mengusahakan perniagaan macam Encik Nani. Ketika insan lain sedang enak dibuai mimpi, Ruslaini bersiap-siap untuk ke tempat kerjanya. Tugasnya bermula 2 pagi. Seorang diri di dalam kelam, kudratnya digagahi demi sesuap nasi.
Suasana sepi tadi bertukar riuh rendah sampai sahaja kami di pasar burung ini. Mula-mula sampai tu Paskah. Lepas Paskah tu kita ambil order lah. Okay. Lepas ambil order tu dalam bil tu ada senarai nama sayur-sayur tu. Apa yang patut dalam bil tu kita buat lah. Lepas tu apa yang patut disuruh packing kita packing lah. Lepas tu lepas siap tu kita susun sayur, buang sampah, cuci sayur macam ada tanah tu macam kobes tu kita cuci semua macam tu lah. Sampai pukul apa? Sampai pagi lah. Dah berapa lama dah Rosnani kerja dengan Tokek? 13 tahun kan. 3 tahun. Dia kerja bagus tak? Boleh lah. Kata okey. Semalam lebih kurang RM30 lah. Kerjaya di pasar burung tamat jam 10 pagi. Rosnani pulang ke rumah dengan membawa barang jualannya yang dibeli dari Tauke dengan harga yang lebih murah. Sesampai di rumah, dibantu ibunya, mereka membungkus sayur-sayur dan bahan mentah ini untuk dijual. Paket itu tak tentulah. Kadang-kadang kita pakai kilo, kadang-kadang kita pakai singgit-singgit macam itulah. Belum hilang lelah dan mengahnya. Dia segera pula ke kawasan perumahan berdekatan menjajah hasil jualan. Dengan gelaran Mokda, wanita ini cukup dikenali di sini. Sayur dia pun fresh. Sayur dia bawa balik dari pasar terus kan pagi. Macam mana harga dia? Murah ke tak? Jauh lah murah dari tempat lain. Di bawah terik mentari, dia memerah keringat menjual sayur-sayur ini. Mujurlah setiap hari jualannya sentiasa mendapat sambutan. Namun Rosnani sebenarnya mengundang risiko dan bahaya yang tersendiri. Terserahlah kepada Allah. Kita tak ada lesen. Sebab yang guna lesen pun kena pakai duit. Lepas tu nak tanggung anak sekolah lagi. Mak lagi. Sekarang pendapatan tu pun barang-barang semua mahal-mahal kan. Macam tu lah. Tanggung risiko ke macam mana? Yelah, kira tanggung risiko lah. Dari segi hujan, dari segi JPJ, dari segi macam-macam lah. Di sebelah petangnya, ada lagi kerja yang menanti. Kemanisan itu ikan tambang. Dia kena tulis ikan apa-apa. Nanti orang tanya ni ikan apa. Okey, sebulat gini jadi tak? Membuat kerupuk lekor ni merupakan pendapatan sampingan Encik Nani tetapi masih menggunakan cara tradisional iaitu menggunakan lesung untuk menumbuk bahan-bahannya dan macam ni saya buat ni. Menguli secara manual. Berapa banyak kerupuk lekor yang dapat dihasilkan dalam satu hari bergantung kepada harga ikan. Kalau harga ikan murah, banyaklah kerupuk lekor dapat dihasilkan. Saya first time buat ni. Jadi tak? Okey. Okey dah ni? Okey. Dua je saya buat. Selain keropok, Ruslaini dibantu ibunya membuat ikan masin bila ada lebihan ikan. Datuk Rati dah sampai. Assalamualaikum. Itulah Zara dah lama sini InsyaAllah. Sihat Rati? Sihat. Kita jumpa kat Cik Nani. Cik Nani dia ada kat dapur. Dia tengah buat ni. Tengah buat apa ni? Kerupuk lekor macam ni buat kerupuk lekor ya? Secara tradisional dia. Sebagai ibu, wanita ini mahu melakukan apa sahaja
demi keluarga yang ditanggungnya. Apa jua ancaman dan dugaan ditelan. Semua demi memastikan hidupnya dan anak-anak diteruskan. Takdir dan kasih sayang Allah, anak bongsunya cemerlang dalam pelajaran. Ini yang menarik perhatian saya, seorang ibu tunggal yang cari makan, berusaha sendiri sampai peringkat hari ini, telah ditinggalkan suaminya, berjaya meletakkan anaknya ke Unimas, Sarawak. Perasaan tu ibu tahulah. Tidak tinggal sebab anak macam tu. Kita orang miskin. Jadi kita nampak memang beliau ini bukan saja patut, bahkan wajib kita tolong, kerana yang tak ada pada dia sekarang ni exposure yang tak ada. Dan juga jenama dan sedikit lagi kemahiran. Assalamualaikum. Ruslaini juga aktif menyumbang usahanya dalam Persatuan Ibu Tunggal dan berbakti untuk anak-anak yatim. Pengurusi persatuan ini yang mesra dengan panggilan Kak Ayah sangat rapat dan berbangga mengenali insan berhati tabah ini. Dia tak kedekut. Dia seorang yang murah hati. Senang didekati. Lepas tu kalau dia rasa okey hari ni tak dapat banyak sangat untung, dia bagilah RM20 ke, memang dia ulur untuk anak yatim yang di bawah NGO kami ni lah. Macam tu. Puan Ruslaini ni dia seorang yang peramah. Dia senang didekati dan kita memang senang dengan dia. Maknanya kalau macam dia balik daripada berniaga tu, kalau dia rasa lapar pun, kita nampak kita makan sesekali dengan dia. Apa yang ada kita makan. Namun bantuan yang menjadi kenangan dari Persatuan Ibu Tunggal ini adalah apabila Ruslaini menghadapi masalah kewangan untuk menghantar anaknya ke universiti. Antara itu tu adalah kaki tangan dari pusat dinasti kan. Dia lah kira banyak batu. Kutip derma tu lebih kurang 3,000. Dapatlah naik kapal terbang perbelanjaan dia sebelum dapat PPTN tu. Itulah duitnya. Lepas tu dia ada masa tunggu SPM, SCP tu adalah duit sikit sebab dia bekerja. Mana tak pernah duduk rumah macam saya lah juga. Akak hantar sampai airport je. Kira dia tanggung sendirilah, berdiri sendiri. Start pada airport sampai KL, start pada KL, naik kapal terbang sampai Kuching. Selain pemurah, dia juga aktif dengan aktiviti kerohanian yang dianjurkan persatuan. Walau apa jua impian anda, kami boleh menjadikannya kenyataan. Siapa sangka sebuah bank boleh meringankan beban komitmen kewangan? Bank Islam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Muslim. Demi sebuah cita-cita, demi sebuah impian, kami bersama-sama menyulam usaha untuk membangunkan ekonominya bagaikan papan catur. Strategi kemampuan diukur, kehadapan kami melangkah. InsyaAllah, segala keperluannya kami atur.
Kalau pendapatan sebelum ini 100 sebulan, dia akan naik 4 kali ganda, 5 kali ganda. Itu harapan kita. Tetapi jangan lupa pepatah Melayu kata, bila pegang bara api, genggam biar sampai jadi abu. Kisah ketabahan wanita ini mengundang simpati dan keinsafan berbagai pihak. Setelah melalui beberapa siasatan dan juga rujukan daripada kawan-kawan seperjuangan, kami rasa terpanggil untuk memberi bantuan kepada Puan Roslaini ini, memandangkan keadaan kehidupan dia seharian yang sentiasa berusaha untuk mencari pendapatan tambahan demi sesuap nasi. Alhamdulillah untuk Puan Roslaini, kita telah mendapat 2 jenis dana. Satunya daripada dana Zakat Bank Islam dan lagi satu dana daripada program amal jariah Kad Bank Islam. Alhamdulillah, kita mendapat lebihan dana sebanyak RM5,000 daripada program amal jariah Kad Bank Islam 2010. Daripada dana program amal jariah Kad Bank Islam pada bulan Ramadan, kita berjaya mengumpul sebanyak RM250,000, lebihlah ya. Okey, lepas tu alhamdulillah RM5,000 tu telah diluluskan untuk diberikan kepada Puan Roslaini sebagai untuk menampung program ataupun untuk memberi sokongan perniagaan dari segi membeli barang untuk program Manjada Wajada. Pengangkutan dirasakan aspek yang boleh dibantu selain dari barangan yang lain. Oleh demikian, pihak Bank Islam ke kedai motosikal untuk mendapatkan kenderaan yang lebih baik untuknya. Sebahagian barang dan sebahagian kita bagi cash.